Katuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni dapat kita bersama menunaikan solat maghrib berjemaah. Sama-sama kita niat iktikaf dalam rumah Allah. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita pelbagai nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni adalah berkaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan mukjizat. Seperti kita sedia maklum, mukjizat ini adalah satu kelebihan yang Allah kurniakan hanya kepada para nabi dan rasul sahaja. Mukjizat adalah kelebihan, perkara luar biasa yang Allah kurniakan kepada para nabi dan rasul sahaja. Sahaja maksud dia, selain daripada Rasul, dia tak dapat mukjizat. Makanya jika ada orang yang mengaku dia mendapat mukjizat, Tuan Haji, malam tadi saya dapat mukjizat daripada langit. Waktu itu sama ada kita boleh tangkap dia ataupun kita boleh simbah dia, ataupun buatlah apa yang sepatutnya supaya dia tersedar daripada tidurnya. Sebab apa? Sebab Nabi dah tak ada. Akhir yang paling last sekali adalah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba datang orang lain, dia mengaku dia mendapat mukjizat. Terang-terang dekat situ kita boleh tolak dia. Bukan tolak lah, maksudnya kita tak terima pandangan dan percakapan dia. Sebab apa? Sebab dah tak ada Nabi, dan mustahil dia boleh dapat mukjizat. Mustahil. 100% dia takkan dapat. Sebab apa? Sebab dia hanya berlaku pada Nabi dan Rasul. Jadi itu perkara pertama yang berlaku, yang kita perlu faham
Mukjizat itu hanya pada Nabi dan Rasul sahaja, tidak pada manusia biasa. Dan mukjizat yang ada pada Nabi SAW terlalu banyak. Kalau nak ceritakan malam ni, memang banyak mukjizat Nabi ni, tak habis. Tak habis nak cerita. Antara salah satu mukjizat Nabi yang masih ada adalah Al-Quran. Sabda Nabi, kana khuluqu Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Ketika mana ditanya pada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah kata, akhlak Nabi seperti mana Al-Quran. Jadi kita dapat bahawasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang masih kekal sehingga hari kiamat. Hingga berlakunya hari kiamat, masih kekal. Mukjizat lain, kita tak nampak depan mata, tak nampak. Nabi belah bulan, kita tak nampak. Keluar air daripada celah jari Rasulullah, kita tak nampak. Pokok tamar bercakap, kita tak nampak. Makanan bertambah jadi banyak, takkan nampak. Tapi yang masih ada mukjizat adalah Al-Quran sahaja. Jadi kita perlu muliakan Al-Quran, kerana ialah satu-satunya mukjizat yang masih ada. Sebab tu kita antara adab dengan Al-Quran, kita letak di tempat yang tinggi. Sebelum baca Al-Quran, pegang Al-Quran, ambil wuduk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab itu adalah mukjizat. Mukjizat Rasulullah. Ia berbeza dengan karamah. Karamah, mukjizat beza dengan karamah dan juga sihir. Tiga perkara ni adalah perkara luar biasa, tapi ada perbezaan yang sangat ketara yang kita boleh bezakan antara mukjizat, karamah dan juga sihir. Karamah ni apa? Karamah kalau kita lihat dari sudut terjemahan bahasanya adalah mulia. Karamah mulia. Daripada sudut istilahnya, kejadian ataupun perkara luar biasa yang tidak masuk akal dan berlaku kepada mereka yang dikurniakan oleh Allah anugerah. Dia tak berlaku pada semua orang, hanya orang-orang yang terpilih sahaja yang dikurniakan karamah. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang dikurniakan karamah. Siapa itu? Disebut sebagai wali-wali Allah. Wali Allah. Orang yang mendapat karamah itu disebut sebagai wali Allah. Karamah adalah perkara yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada orang-orang yang tertentu, orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh, tidak melakukan maksiat dan beriman kepada Allah. Mereka itulah yang disebut sebagai wali Allah. Jadi syarat-syarat dia nak dapat ataupun dia boleh dikurniakan karamah apa dia? Takwa kepada Allah, beramal soleh, tidak melakukan dosa ataupun maksiat. Itu basic dia. Jadi kalau dia tidak beriman tapi dia boleh dikurniakan perkara luar biasa, maka itu bukan karamah. Itu bukan karamah. Dia boleh buat benda luar biasa, dia ada perkara yang pelik. Contoh macam Spiderman, contoh. Saya bagi Spiderman contoh. Dia beriman tak? Spiderman ni tak beriman.
tapi dia ada kelebihan, perkara luar biasa yang ada pada dia. Itu karamah ke bukan? Bukan. Walaupun Spiderman tu dongeng sebenarnya, tapi saya nak bagi contoh kuasa tu, perkara luar biasa yang berlaku pada manusia dan dia tak beriman. Contohnya macam yang superhero tu. Tu memang mengarut lah. Dan mereka ni bukanlah wali Allah. Jadi kita tak boleh panggil Spiderman wali Allah, bukan. Iron Man wali Allah, bukan. Mustahil. Sebab apa? Sebab dia tak beriman pada Allah. Ataupun dia beriman pada Allah, tapi dia melakukan maksiat dan tidak beramal soleh. Tak solat, tak puasa, pakai seluar pendek, hidung ada tindik, pakai seluar pendek, hidung tindik, badan bertatu. Tiba-tiba dia kata, saya ada karamah. Dengan hidung tindik dia datang sini, dia ambil mikrofon, nak tengok tak saya punya karamah. Yang itu bukan karamah, itu namanya apa? Istidraj. Perkara luar biasa, dia boleh buat, tapi dia tak beriman dan tidak beramal soleh, maka itu disebut sebagai istidraj. Istidraj. Tuan-tuan, karamah ini juga dia datang tidak diminta. Ia datang tidak diminta. Ya Allah, kurniakanlah aku karamah seperti wali-wali Allah. Ya Allah, bagilah aku karamah boleh terbang, senang aku nak tengok atas. No. Ya Allah, bagilah aku karamah boleh jalan atas air. No. Tak boleh minta. Benda tu tak boleh minta. Hari-hari minta lah macam mana pun, tak boleh minta. Tak boleh. Ia tidak perlu diminta dan tidak perlu diidam-idamkan. Ia akan diberi oleh Allah bila tiba masanya kepada orang yang tertentu sahaja. Dan apabila wali Allah ini dikurniakan karamah, mereka menjadi lebih takut dan lebih risau. Sebab apa? Mereka takut akan jadi ujub, riak dan bangga diri. Dan biasanya wali Allah tidak akan menonjolkan dirinya. Bukan biasanya, memang takkan. Kalau tuan-tuan tiba-tiba datang depan ni mengaku, saya adalah wali Allah, saya ada karamah, tuan imam, tuan pengerusi boleh tarik dia bincang dekat pejabat. Itu bincang, borak dekat pejabat. Wali Allah, dia tidak akan memperkenalkan diri dia sebagai wali Allah. Dia tak akan post dekat Facebook, dia tak akan buat status WhatsApp, tak pernah. Sayalah wali Allah, tak ada. Kalau ada orang macam tu, blok dia. Bukanlah blok, maksudnya kita tegur dia, nasihat dia. Itulah sepatutnya. Tapi wali Allah biasanya tidak akan menonjolkan dirinya di halayak ramai. Dia tak akan bagi tahu sayalah wali Allah. Dia tak akan pakai name tag wali Allah. Tak. Orang tak akan tahu. Melainkan orang-orang sekeliling yang terdekat dengan dia, yang pernah nampak perkara luar biasa berlaku pada dia. Contoh, ada tok guru ni, dia pernah buat ataupun pernah jadi perkara luar biasa pada dia, dan ada anak murid dia nampak. Yang tu biasa. Yang itu memang biasa. Yang itu memang biasa. Tapi dia sendiri tak tahu yang dia boleh buat benda tu. Dia sendiri tak tahu kelebihan yang ada pada diri dia, dan dia sendiri tak tahu dia ni wali Allah. Tak. Orang lain yang iktiraf dia, bukan dia mengiktiraf diri dia sendiri. Itu dia. Jadi tuan-tuan, kita boleh dapat beza karamah dengan mukjizat. Kedua-duanya perkara luar biasa.
Cuma beza dia apa? Diturunkan kepada orang yang lain. Kalau karamah kepada wali-wali Allah, kalau mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Itu beza dia. Itu beza dia. Jadi kita dapat contoh, kalau dalam Al-Quran kita boleh tengok dalam surah An-Namlu ayat 38 sehingga 40. Cerita tentang apa tu? Surah An-Namlu, semut. Surah semut ayat 38 hingga 40. Dalam ayat itu ada cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman dia perintahkan untuk memindahkan istana Balqis, walaupun nama dia tak sebut pun Balqis dalam Al-Quran tu. Israiliyat mengatakan Balqis nama dia. Istana puteri ni daripada satu tempat ke satu tempat dalam masa yang singkat. Jadi Nabi Sulaiman buka tender. Nabi tanya siapa yang boleh buat. Jadi syaitan ni, iblis ni kata saya boleh buat. Kalau tuan bangun dan duduk, kejap je dah pindah dah. Bangun, duduk, pindah dah. Dah sampai dah istana tu. Dipendekkan cerita, ada seorang lelaki namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah nama dia. Dan dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, saya boleh buat lagi cepat daripada tu. Sekelip mata, tuan pejam mata, celik dan sampai dah. Sekelip mata, istana tu sampai depan mata ke Palestin. Siapa nama dia? Asif. Pada zaman Nabi Sulaiman. Dia ni bukanlah seorang Nabi, bukanlah seorang Rasul, tapi ulama mengatakan Asif ini adalah seorang wali Allah. Dia diberi kelebihan oleh Allah. Jadi Asif ini tidak tersenarai dalam kalangan Rasulullah, Nabi-Nabi Allah, bukan. Tapi dia adalah wali-wali Allah. Dia ada perkara luar biasa yang dia boleh buat. Jadi tuan-tuan, itu contoh wali Allah dalam Al-Quran. Contoh wali Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama dia Asif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita juga boleh bezakan antara mukjizat dengan sihir. Macam mana kita nak tahu yang dia ni buat mukjizat ataupun sihir? Macam yang saya sebut tadi, yang pertama, mukjizat hanya diturunkan kepada Nabi, manakala sihir adalah amalan-amalan syaitan. Itu beza yang paling jelas. Mukjizat adalah tanda kemuliaan seseorang Nabi, manakala sihir adalah amalan daripada syaitan. Penyembahan jin, penyembahan berhala, memberikan makanan kepada jin dan sebagainya. Itu beza yang paling jelas. Mukjizat adalah tanda kemuliaan para Nabi, manakala sihir adalah amalan daripada syaitan. Yang kedua, apa beza mukjizat dengan sihir? Mukjizat ini dikurniakan oleh Allah untuk memberi ataupun menjawab cabaran yang diberikan oleh orang kafir kepada Nabi. Ada orang kafir, dia tuduh Nabi sekian-sekian, maka Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi tu. Ada orang kafir cabar Nabi tu sekian-sekian, maka Allah bagi Nabi ni mukjizat. Itu tujuan dia. Saya bagi contoh. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang kafir mencabar berkaitan dengan ayat suci Al-Quran. Mereka kata Nabi yang mereka ayat-ayat Al-Quran, Nabi buat-buat ayat Quran ni, Nabi gubal sendiri. Maka Allah cabar mereka. Allah cabar orang kafir ni supaya apa? Supaya dikumpulkan seluruh jin dan seluruh manusia dan cuba buat satu kitab yang sama macam Al-Quran. Allah cabar dia.
Allah cabar siapa? Allah cabar orang kafir. Jadi Allah turunkan Al-Quran dan Allah cabar. Kalau boleh, cuba buat macam Al-Quran ni. Kau kumpullah seluruh jin, seluruh manusia, cuba bincang, buat meeting, mesyuarat, bengkel, seminar, buat macam mana nak jadikan macam Al-Quran. Takkan sama. Itu satu cabaran. Jadi Allah turunkan mukjizat Al-Quran. Dan supaya apa? Supaya dia cabar orang-orang kafir untuk cipta sama macam Al-Quran tercipta. Tapi tuan-tuan, sihir ni sebenarnya dia bukan untuk menentang ataupun apa pun. Sihir ni hanyalah untuk menunjukkan dirinya lebih kuat. Dia nak menunjuk-nunjuk, dia nak kata diri dia ada super power, dia nak kata diri dia hebat, dia nak kata diri dia luar biasa. Itu sihir. Sebenarnya bukanlah hebat sangat pun. Itu adalah bantuan daripada jin dan juga syaitan. Dua beza. Tiga, apa beza antara mukjizat dengan sihir? Mukjizat tidak perlukan latihan. Latih tubi, tuition, tak pernah. Nabi tak pernah pergi belajar untuk buat mukjizat sekian. Tak ada. Nabi tak pernah ada buku manual cara-cara untuk mengeluarkan air celah jari. Tak ada. Nabi tak pernah belajar macam mana cara nak belah bulan. Ia berlaku secara tidak langsung, tanpa pengetahuan, tanpa pembelajaran dalam kelas. Berbeza dengan sihir, sihir ini memerlukan pembelajaran. Dia ada kitab dia, ada buku dia, ada silibus dia. Macam mana cara nak buat hilangkan orang, dia ada cara-cara dia. Macam mana nak potong tangan orang tanpa rasa sakit, dia ada cara-cara dia. Sihir. Macam mana nak ubah air ni jadi oren, ada cara-cara dia. Jadi dia kena buat apa? Dia kena belajar sihir. Mukjizat tak perlu belajar. Nabi tak pernah belajar pun untuk membuat mukjizat tersebut. Tuan-tuan, itu beza antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat tak perlu kelas, sihir perlu kelas. Ada tuition dia. Nombor 4, beza dia apa? Mukjizat tidak boleh dikalahkan, sihir boleh dikalahkan. Mukjizat tiada siapa yang boleh kalahkan, tapi sihir dia boleh kalahkan. Saya bagi contoh mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa mukjizat dia? Adalah tongkat Nabi Musa menjadi ular. Waktu orang-orang sihir, ahli sihir itu dicabar, wahai Musa, kalau betul kau hebat, kau Nabi, cuba kau jadikan tongkat kau jadi ular. Nah, ahli sihir ni campak tongkat dia orang jadi ular. Betul. Cuba lawan ular-ular ni. Maka mukjizat Nabi Musa alaihissalam, dia campak tongkat dia. Itu atas perintah daripada Allah. Nabi Musa tak kata pun, kejap, saya nak pergi study kejap, saya nak buka buku macam mana cara tongkat nak jadi ular. Terus campak jadi ular yang lebih besar daripada ular-ular yang lain. Maka Nabi Musa dengan mukjizatnya tidak boleh dikalahkan. Ada tak ahli sihir yang boleh kalahkan Nabi Musa? Tak boleh. Tak ada. Tak ada satu pun yang boleh mengeluarkan ular yang lebih besar daripada Nabi Musa buat. Itu adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau sihir, dia boleh dikalahkan. Contoh, macam mana kita nak ubah air botol ni daripada putih kepada oren. Maka dia pun boleh buat. Dia baca buku, kita cuba buat, terjadi. Cuba kau pula buat, aku boleh buat lagi hebat daripada tu, aku boleh buat jadi hijau. Dia baca buku, hijau. Aku pun sama, aku boleh buat jadi merah. Dia buat jadi merah. Jadi siapa yang menang? Tak ada siapa menang, sama. Tuan-tuan, sihir boleh dicabar,
dan boleh dikalahkan. Tapi mukjizat tak boleh. Mukjizat tak boleh dikalahkan. Itulah perbezaan antara mukjizat dengan sihir yang ada sekarang ni. Maka mukjizat dah tak ada diturunkan lagi selepas kewafatan Rasulullah. Tapi sihir makin lama makin banyak. Kerana apa? Kerana syaitan ni masih ada. Jadi syaitan ni mengajarkan orang-orang ahli sihir ni untuk melakukan perbuatan sihir. Jadi dia ada ilmu dia dan dia perlu belajar. Mukjizat tak perlu belajar. Tapi kita orang Islam, kita berpegang tak boleh belajar sihir ni. Tak boleh belajar. Hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Kalau Ustaz, kan belajar tu bagus. Memanglah belajar tu bagus. Tapi yang pergi belajar sihir tu dah kenapa? Pergilah belajar benda lain. Matematik ke, geografi ke. Boleh je belajar benda lain. Yang pergi belajar sihir tu dah kenapa? Itu beza mukjizat, sihir dan karamah. Karamah ni juga luar biasa. Mukjizat juga luar biasa. Sihir pun luar biasa. Tiga-tiga sama. Cuma yang membezakan apa dia? Diturunkan kepada wali Allah. Mukjizat diturunkan kepada Nabi. Sihir diturunkan kepada ahli sihir dan syaitan. Tiga perbezaan dia yang sangat jelas dan sangat ketara. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, macam mana kita nak tahu yang seseorang itu adalah wali-wali Allah? Macam mana kita nak tahu dia ni adalah wali Allah? Wali Allah ni, macam saya sebut tadi, dia takkan memperkenalkan diri dia. Takkan. Dia sentiasa merendah diri, sentiasa tunduk. Dia tak tunjuk pada orang yang dia ni hebat, tak. Entah-entah ada dekat sini seorang, dia tunduk, itu wali Allah agaknya. Tidur Ustaz, tak kisahlah. Dan entah ada salah seorang daripada ni, tapi dia tak bagi tahu. Jangan ada yang angkat tangan sudah, Ustaz, saya Ustaz sebenarnya. Tak payah. Tapi memang wali Allah ni dia takkan menonjolkan diri dia. Macam mana kita nak tahu? Kita boleh tengok pada amalan dia. Macam mana cara dia bertakwa kepada Allah, macam mana cara dia beramal soleh, keikhlasan dia. Dia berbeza dengan orang-orang lain, cara dia melakukan amalan ibadah. Nampaklah dia tu orang yang baik, orang yang soleh. Nampak dia tu. Jangan orang tu suka mencuri, suka minum arak. Ustaz, dia ni wali Allah ni. No comment, saya tak tahu. Tak tahu. Jadi tuan-tuan, wali Allah ni adalah seseorang yang dikurniakan berita gembira kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Sebab apa? Sebab di dunia lagi dia dah dapat kelebihan, dan di hari akhirat nanti dia akan mendapat kejayaan yang besar. Seperti dalam surah Yunus ayat 64. Allah sebut, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan, yang mendapat kegembiraan di dunia dan kegembiraan di hari akhirat. La tabdila li kalimatillah, zalika huwal fawzul azim. Dan tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang sangat besar. Jadi mereka yang terpilih menjadi wali Allah ni adalah orang yang hebat, dan dia ni boleh dikatakan janji Allah syurga untuk dia. Wali Allah pun kita tak boleh nak daftar. Ustaz, boleh tak saya nak daftar jadi wali Allah? Tak boleh. Dia bukan nak daftar sekolah, bukan. Dia bukan nak daftar apa, bukan. Dia tak boleh daftar. Ada borang wali Allah tak boleh daftar. Allah pilih dia berdasarkan amalan dia, amal soleh dia, ketakwaan dia. Dia tak pernah buat maksiat. Allah pilih dia, sentiasa berzikir kepada Allah. Jadi kita tak boleh nak minta, dan kita pun tak tahu siapa dia. Tak tahu siapa dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, wali Allah ni adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dan ia juga antara orang yang
diberi berita gembira oleh Allah di dunia lagi. Dia juga adalah orang yang diberi kasih sayang Allah. Dia mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah ni? Macam saya sebut tadilah, takwa, buat amalan kebaikan, tinggalkan perkara-perkara maksiat. Tinggalkan perkara maksiat. Ustaz, ada ke wali Allah zaman sekarang? Boleh kata ada, boleh dikatakan ada, cuma kita tak tahu siapa. Yang zaman-zaman terkini ada, boleh jadi ada. Sebab saya pernah dengar cerita-cerita daripada anak-anak murid dia tentang perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada tok guru tu. Pernah dengar cerita-cerita tu zaman sekarang. Pernah berlaku. Jadi tuan-tuan boleh carilah cerita-cerita tentang wali Allah ni. Boleh cari. Tapi dia tak cerita tentang diri dia, orang yang cerita tentang dia baru betul. Itu kaedah dia. Dia tak cerita tentang diri dia. Assalamualaikum, pada satu hari saya pernah buat sekian, saya dapat ni. Itu bukan. Orang lain yang cerita pada dia. Dia cerita pada suatu hari saya terlihat ada seorang lelaki ni, dia buat sekian yang luar biasa. Yang itu boleh jadi betul. Zaman dulu ada, zaman dulu ramai. Zaman-zaman dulu, selepas zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in ramai. Sangat ramai. Contohnya saya sebut, boleh jadi zaman Abbasiyah. Antara contoh yang saya pernah dengar, saya dah baca, adalah zaman Abbasiyah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Ada seorang lelaki nama dia Wahab bin Amru. Ada Pakcik Wahab sini? Ada, Alhamdulillah. Nama sebenarnya Wahab. Nama wali Allah ni Wahab bin Amru. Tapi nama gelaran dia dipanggil sebagai Bahlul. Fahaman kita umat Melayu ni, Bahlul itu adalah perkara yang negatif. Fahaman kita, Bahlul tu boleh jadi seerti dengan bodoh, bangang, lembab dan sebagainya. Itu Bahlul. Tapi sebenarnya Bahlul ni adalah perkara yang baik. Bahlul membawa maksud yang baik. Tapi janganlah kita panggil orang Bahlul. Sebab adat manusia, adat kita Melayu ni, Bahlul tu tak baik. Jangan buat. Kita kena tengok adat setempat, uruf kita macam tu. Jadi kisah dia ni berlaku pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Perwatakan dia memang macam baju dia selekeh buruk, bertampal-tampal, nampak macam orang gila. Tapi tutup aurat lah. Walaupun baju dia buruk, tapi tutup aurat. Nampak macam orang tak mandi, rambut dia kusut masai, tak shampoo. Tapi watak dia memang begitu. Cuma dia ni adalah wali Allah zaman tersebut. Digelar sebagai Bahlul, nama singkat, nama gelaran dia. Satu hari diceritakan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Satu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid dia pergi lalu di satu tanah perkuburan, naik kuda. Dia naik kuda, dia lalu sebelah kubur, tanah kubur. Khalifah Harun Ar-Rasyid bertemu dengan Bahlul. Dia duduk di atas kubur. Kalau kita nampak macam tu, kita akan kata apa? Ini orang gila. Zaman sekarang ni, kita tengok ada orang duduk atas kubur, dia baring. Kita kata, orang gila, baliklah kau. Macam tu juga dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia kata apa? Bila dia nampak je Bahlul duduk atas kubur, dia kata, wahai Bahlul, orang gila, engkau ni bila nak sembuh? Bila nak baik engkau ni? Cubalah berfikiran waras sikit. Jadi si Bahlul ni pun, sorry lah saya sebut Bahlul banyak kali.
Sebab nama dia. Bernama dia macam tu. Jadi si Bahlul ni pun dia pergi naik atas pokok. Dia tanya, wahai Harun, wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, wahai orang gila, engkau pun sama, bila kau nak sembuh? Dia balas balik, engkau pun sama gila, bila kau nak sembuh, bila kau nak baik? Kau cakap aku gila, engkau pun sama gila. Khalifah Harun Ar-Rasyid tanya, apa pasal pula? Engkau lah yang gila, engkau duduk atas kubur, aku duduk dalam rumah. Mana ada orang yang normal duduk tidur atas kubur? Itu jawab Harun Ar-Rasyid. Maka si Bahlul ni pun menjawab, apa pula? Wahai Harun Ar-Rasyid, sesungguhnya aku duduk di atas kubur sebab apa? Sebab aku tahu nanti bila aku meninggal, dekat sinilah tempat aku. Tapi engkau duduk dekat istana, sampai bila kau nak duduk kat istana? Nanti lama-lama dekat kubur ni juga kau duduk. Sekarang saya nak tanya balik, engkau gila ke aku yang gila? Dah kena stepek. Harun Ar-Rasyid pun tersentak. Betul juga Bahlul ni. Betul juga jawab dia. Engkau duduk dalam istana, nanti bila kau meninggal, kau akan keluar daripada istana dan kau akan duduk dalam kubur. Tapi aku awal-awal dah duduk atas kubur. So siapa yang gila? Engkau? Aku. Harun Ar-Rasyid dia jadi tersentak dan mengalir air matanya. Terima kasih Bahlul sebab nasihat. Ada tak lagi nasihat lain yang kau boleh sampaikan? Maka dia pun kata, wahai Harun Ar-Rasyid, pegang teguhlah pada kitabullah. Pegang teguh pada kitab Allah, Al-Quran. Jadikan ia sebagai panduan hidup. Maka tuan-tuan, Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid pun tanya, wahai Bahlul, terima kasih bagi nasihat. Sekarang aku nak tunaikan 3 permintaan kau. Kalau kau ada apa-apa permintaan yang kau nak, kau boleh minta pada aku. Aku cuba untuk tunaikan. Bahlul kata, serius lah? Betul ke? Okey, saya ada 3 permintaan. Wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, pertama, permintaan aku, kau tambahkan umur aku. Yang kedua, permintaan aku, kau jauhkan aku daripada malaikat maut. Bila malaikat maut datang, kau jauhkan dia daripada aku. 3, masukkan aku dalam syurga, jauhkan aku daripada neraka. Itu 3 permintaan aku. Kau boleh buat? Harun Ar-Rasyid lagi sekali kena stepek. Menangis dia. Wahai Bahlul, minta maaf. 3 permintaan kau aku tak mampu untuk tunaikan. Maka si Bahlul ni pun nasihat, wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, kita sama je sebenarnya. Aku hamba, engkau juga hamba Allah. Cuma bezanya apa? Pangkat. Cuma aku tak ada pangkat raja macam kau. Engkau diberi kelebihan oleh manusia untuk jadi khalifah. Tapi kita juga adalah hamba Allah. Tak semua yang kau minta boleh dapat, wahai Harun Ar-Rasyid. Walaupun kau raja, tak semua benda kau boleh buat. Jadi kita sama. Kau tak payahlah nak berlagak sangat nak tunaikan permintaan aku. Itu nasihat Bahlul ni. Nama je Bahlul tapi pandai rupanya. Ini contoh kisah wali Allah yang berlaku pada zaman Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Walaupun dah lama, tapi kita boleh ambil pengajaran dan iktibar. Sebab tu saya selalu pesan, kalau kita tengok orang yang tak semenggah tepi jalan, bukan tak semenggah, memang yelah nampak macam tak semenggah, tak mandi, baju dia kotor, compang-camping, janganlah sesekali kita mengatakan dia tu orang gila. Hei ahli neraka, hei orang gila, kita kutuk-kutuk dia. Entah-entah dia tu wali Allah.
entah-entah dia itu wali Allah. Sama macam Bahlul ni. Tuan-tuan, kita jangan pandang rendah pada orang. Jangan sebut yang bukan-bukan pada dia. Lagi-lagi dengan kita kita duduk jalan-jalan dengan anak, duduk jalan naik kereta dengan anak, kita nampak ada orang macam orang gila, kata kita panggil, orang gila, mai sini orang gila. Anak tu pun dia masuk dalam kepala otak dia, bila muka macam tu orang gila. Budak-budak kecil ni dia akan cam muka macam tu orang gila. Tapi kalau kita ajar dia, oh ini adalah orang yang baik, oh dia ni ahli syurga, nanti anak-anak akan tengok benda macam tu, ayah ni ahli syurga. Dia ingat sampai bila-bila. Itu satu contoh Bahlul yang berlaku pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Last, ada satu lagi cerita tentang wali Allah yang terkenal, iaitu namanya Abu Yazid. Abu Yazid ni tuan-tuan, satu hari dia jalan di sebuah lorong. Dia jalan dekat satu lorong, dia terjumpa dengan seekor anjing. Anjing tu dekat dengan dia. Bila dia jalan, anjing tu dekat dengan dia. Bila anjing tu dekat, apa dia buat? Dia angkat kain dia, dia angkatlah jubah baju dia. Supaya apa? Supaya tak kena dengan anjing. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dia dah angkat tu, anjing tu bercakap. Ustaz ni cerita dongeng ni. Kan saya dah cakap tadi, karamah ni adalah perkara luar biasa. Bila dia anjing tu bercakap, dia angkat kain, anjing tu bercakap, wahai Abu Yazid, wahai manusia, kalau kulit aku kering terkena pada baju engkau, maka ia tidak akan jadi najis. Anjing tu cakap. Anjing pun tahu hukum fiqh. Dia belajar, dia pergi masjid. Kalau badan aku kering, kena pada baju, tak dikira najis. Tapi kalau badan aku basah, kena pada baju kau, baru dikira najis, wahai Abu Yazid. Tapi beza, bila dah basuh, dah kena najis, kamu boleh basuh 7 kali basuhan. 6 kali dengan air bersih, 1 kali dengan air tanah. Itu kalau badan aku basah. Kalau badan aku kering, kau tak perlu basuh pun tak apa. Kalau basah badan aku, kena baju kau kena basuh baju. Tapi Abu Yazid, hati kau yang ada perasaan benci tu, nak basuh dengan 7 batang sungai pun takkan bersih. Anjing bagi nasihat pada dia. Wahai Abu Yazid, ketahuilah bahawasanya hati kamu yang ada sikap benci, sifat sombong, ujub, belagak tu, nak basuh dengan 7 batang sungai sekalipun, takkan mampu untuk membuang sifat benci dalam hati kamu tu. Anjing ni bagi nasihat betul-betul lah. Dah lah pandai fiqh, bagi nasihat pula tu. Lepas tu Abu Yazid kata apa? Wahai anjing, jomlah hidup dengan aku, duduk rumah dengan aku sekali sama-sama. Anjing tu kata apa? Wahai Abu Yazid, aku tak layak duduk dengan kau. Engkau dimuliakan oleh manusia, aku dibenci, dikeji oleh manusia. Abu Yazid lagi sekali tersentak. Dia kata apa dalam diri dia? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, anjing ni pun tak nak dekat dengan aku. Bagaimana adakah aku layak untuk bertemu denganmu, ya Allah? Dia bagi pengajaran dalam diri dia sendiri. Anjing pun tak nak duduk dengan aku, apatah lagi adakah aku layak untuk bertemu, berjumpa dengan kau, ya Allah? Menangis Abu Yazid ni bila dia jumpa dengan anjing pandai cakap. Nampak macam tak logik kan? Saya dah cakap awal-awal tadi. Siapa yang dengar daripada awal dia tahu, karamah adalah perkara yang luar biasa, tak masuk akal, tak logik akal, macam cerita dongeng. Tapi itulah dia karamah, mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada wali-wali Allah dan kepada para rasul dan nabi. Tak semua orang dapat. Kisah-kisah ini memang disebutkan dalam kitab-kitab yang muktabar, dan kita boleh baca dan kita boleh ambil iktibar.
Walaupun tak berlaku pada diri kita, tapi kita boleh ambil iktibar daripada apa yang berlaku pada orang lain. Macam Lailatul Qadar lah. Ustaz, kenapa ada orang kata Lailatul Qadar ni dia boleh nampak pokok sujud, rukuk? Sebab dia boleh jadi dia wali Allah. Kita ni siapa? Kenapa saya tak nampak pun pokok tu rukuk, sujud? Sebab jawapan dia senang je. Kamu ni bukan wali Allah. Kita bukanlah orang yang terpilih untuk nampak benda-benda pelik macam tu. Jadi tak perlu pelik dan tak perlu hairan. Ada orang boleh nampak, ada orang yang tak boleh nampak. Jadi perkara itu kita tak boleh minta, ya Allah, kurniakanlah aku karamah. Aku nak super power. Aku nak kuasa yang hebat. Yang itu dah salah niat dia. Confirm tak dapat punya. Confirm. Ya Allah, jadikanlah aku wali-wali Allah. Yang itu memang tak boleh daftar. Tak boleh. Allah pilih. Allah yang akan pilih orang tu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nanti kita akan tengok lagi contoh-contoh mukjizat. Kalau kita tengok mukjizat, lagilah pelik, lagi luar biasa, lagi tak masuk akal. Isra' Mi'raj masuk akal tak? Tak masuk akal betul lah. Itu mukjizat dia. Sebab tu ramai orang-orang kafir tak percaya, dan ada juga orang yang Islam beriman, bila dengar cerita Isra' Mi'raj dia tak percaya pun ada. Jadi tuan-tuan, itulah dinamakan mukjizat dan karamah. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan beberapa perkara ataupun contoh mukjizat yang ada dalam kitab ni je. Kalau nak cerita mukjizat Nabi ni memang setahun pun tak habis. Banyak cerita dia, banyak mukjizat Nabi. Nanti kita pilih beberapa hadis dan kita ceritakan tentang mukjizat tersebut. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.